Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya, Cikgu Syuhaida, akan mengajar kamu mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5, Unit 9, Jangan Ambil Ringan. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 71. Sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, mari kita mengulang kaji pelajaran-pelajaran kita sebelum ini. Mari kita ulang kaji tentang kata pemeri. Secara ringkasnya, kata pemeri digunakan untuk menghuraikan subjek. Kata pemeri ialah hadir di hadapan frasa nama, manakala adalah hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Contohnya, Samsuri ialah rakan karib saya. Rakan ialah frasa nama. Contoh kedua, beliau ialah ketua murid di sekolah ini. Ketua ialah frasa nama, jadi kita akan gunakan kata pemeri ialah. Sekarang mari kita lihat pula contoh bagi kata pemeri adalah. Teh herba yang sedang diminum oleh ibu adalah baik untuk kesihatan. Baik ialah frasa adjektif. Jadi, perlu kita gunakan kata pemeri adalah. Satu lagi contoh ialah, hadiah itu adalah untuk tetamu istimewa malam ini. Untuk ialah frasa sendi nama. Jadi, kita perlu menggunakan kata pemeri adalah. Sekarang, mari kita ulang kaji semula imbuhan awalan. Imbuhan awalan ialah bentuk imbuhan yang digandingkan dengan bahagian awal kata dasar. Proses ini menghasilkan kata nama terbitan, kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan. Contohnya, kata nama terbitan. Imbuhan pe digabungkan dengan kata dasar sara menjadi pesara. Imbuhan pel digabungkan dengan kata dasar ajar menjadi pelajar. Kata kerja terbitan. Imbuhan me digabungkan dengan kata dasar lawan menjadikan perkataan melawan. Dan imbuhan ber digabungkan dengan kata dasar kawan menjadi kata nama terbitan berkawan. Seterusnya, kata adjektif terbitan, imbuhan ter digabungkan dengan cantik menjadikan kata adjektif terbitan tercantik. Dan imbuhan se digabungkan dengan kata dasar indah menjadi seindah. Mari kita ulang kaji pula pelajaran berkaitan imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran ialah bentuk imbuhan yang digandingkan kepada bahagian akhir kata dasar. Contohnya, kata dasar lawat digabungkan dengan imbuhan an menjadi lawatan. Kata dasar datar digabungkan dengan imbuhan an menjadi dataran. Imbuhan kan di hujungnya digabungkan dengan kata dasar beli menjadi belikan. Sekarang, kita ulang kaji pula pelajaran tentang kata bantu. Kata bantu ialah jenis perkataan yang hadir sebelum frasa. Kata bantu bertugas membantu frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Contoh kata bantu ialah telah, baru, pernah, hendak, dapat, mesti, sudah, belum. Mari kita lihat pula apa itu kata penguat. Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif atau frasa adjektif. Kata penguat berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif atau frasa adjektif. Contohnya, terlalu, makin, sekali, betul, kurang, agak, benar, sangat, cukup, amat, nian dan sungguh. Sekarang,
Mari kita lihat buku teks muka surat 71. Arahan dalam buku teks ialah lengkapkan teks dengan kata pemeri, kata bantu serta kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran yang betul. Mari kita sama-sama baca dan cuba jawab teks yang telah disediakan. Jangan ambil ringan. Dalam perjalanan ke Pulau Pinang, Tinesh sekeluarga berhenti di Henti. Jadi ada imbuhan akhiran di situ, rehat dan rawat. Jadi contoh, yang ini saya bagi contoh, kita boleh sambung dengan imbuhan an. Jadi ayatnya ialah, dalam perjalanan ke Pulau Pinang, Tinesh sekeluarga berhenti di hentian rehat dan rawat. Tinesh mendapati bahawa agak ramai orang di situ. Ada dua pilihan perkataan, mahu atau pernah. Kamu boleh pilih mana-mana yang sesuai dengan ayat yang diberikan. Ada yang mahu makan atau ada yang pernah makan dan ada lambang pensel di situ, rehat di pondok-pondok rehat. Ini perlu ditambah dengan imbuhan awalan. Apa imbuhan awalan yang sesuai? Jadi kamu masukkan sebelum rehat ada imbuhan awalan yang sesuai. Seterusnya, ramai benar orang berhenti rehat di sini ayah, kata Tinesh. Ya Tinesh, mereka mungkin ataupun perkataan telah dalam perjalanan pulang. Kamu boleh pilih sama ada perkataan yang sesuai ialah mungkin atau telah. Pilih perkataan yang paling cocok untuk ayat ini. Ada yang telah atau belum melalui perjalanan yang sangat jauh dan mereka terlalu penat. Jelas Encik Ravin. Oh, patutlah ramai sekali yang berhenti rehat, kata Tinesh. Ramai pemandu sedar akan larang. Okey, awak tengok ada pensel dekat hujung perkataan tadi tu, kata dasar ni. Jadi yang ini kita perlu tambah imbuhan akhiran. Okey, larang, imbuhan akhiran yang sesuai. Tidur di dalam kereta dengan enjin yang masih atau akan hidup. Pilih sama ada masih atau akan hidup. Perbuatan ini amat okey, risiko ialah kata dasarnya, ada imbuhan awalan di situ. Jadi tambahkan imbuhan awalan yang sesuai dengan risiko. Kerana undang. Ada imbuhan awalan juga sebelum undang ni. Ini undang ialah kata dasarnya. Ada imbuhan awalan, tambah imbuhan awalan sesuai. Kemudian undang bahaya yang tidak dijangka. Tindak ada imbuhan akhiran pula. Tindak, mereka, adalah atau ialah. Pilih mana-mana kata pemberi yang sesuai mengikut penerangan yang telah diberi tadi. Mereka adalah atau ialah bijak kerana berhenti rehat di pondok rehat sambil, di sini ada imbuhan awalan. Okey, sambil ambil. Ambil ialah kata dasarnya, kena cari imbuhan awalan yang sesuai. Ambil udara segar di sini. Jelas Encik Ravin. Mengapakah perbuatan tidur di dalam kereta berbahaya, ayah? Tanya Tinesh. Jika berlaku kebocoran gas daripada exhaust, kita tidak akan atau telah sedar. Pilih sama ada perkataan akan atau telah sedar. Hal ini disebabkan gas karbon monoksida tiada bau dan warna. Gas ini tidak dapat atau harus. Pilih antara dapat atau harus. Kita amat dan ada imbuhan akhiran dekat situ. Amat. Okey. Kita sambung. Gas karbon monoksida adalah ialah. Pilih mana-mana kata pemberi yang sesuai. Adalah ialah gas beracun. Macam mana tadi cikgu terangkan? Selepas kata pemberi, tengok apa frasa yang ada. Frasa nama, frasa adjektif. Jadi akan mengikut frasa tersebutlah kita akan pilih kata pemberi yang sesuai. Ya. Adalah ialah
gas beracun yang boleh atau perlu. Pilih antara perkataan boleh atau perlu. Menyebabkan kerosakan organ dan boleh. Ada perkataan, kata dasarnya boleh bunuh. Jadi, kena tambah imbuhan awalan di hadapan perkataan bunuh. Oleh itu, elak, ada imbuhan akhiran di situ. Oleh itu, elak perbuatan tersebut. Amal, kemudian ada imbuhan akhiran. Langkah keselamatan dan jangan ambil ringan. Jelas Encik Ravin. Jadi di sini kamu perlu masukkan kata pemberi yang sesuai, kata bantu serta kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran yang sesuai dan betul. Kemudian salin semula teks tadi, teks lengkap di dalam buku tulis kamu. Seterusnya, untuk latihan bahagian B, kamu perlu senaraikan kata penguat daripada teks di atas. Kemudian bina ayat. Beberapa kata penguat ada di dalam teks. Rujuk semula video sebelum ini tentang kata penguat. Okey, itu kata penguat tadi. Kata penguat ialah kata yang mendahului atau mengikuti kata adjektif atau frasa adjektif. Contoh kata penguat, cuba awak tengok nanti dalam teks. Ada tak perkataan terlalu, makin, sekali, betul, kurang, agak, benar, sangat, cukup, amat, nian dan sungguh. Dan kemudian, kamu perlu membina ayat berdasarkan kata penguat yang telah kamu pilih. Bina 6 ayat menggunakan kata penguat yang berlainan. Cikgu rasa cukup setakat ini. Kita akan berjumpa lagi insya-Allah di lain masa. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.